Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum memulakan, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Farisha Natasha binti Kasim Selamat. Tujuan komunikasi di tempat kerja ada 6. Yang pertama, komunikasi berkesan amat penting dalam era globalisasi demi untuk melekatkan segenap kehidupan manusia. Yang kedua, situasi bekerja memerlukan kita untuk berkomunikasi di antara satu sama lain, tidak kira sama ada pelanggan, ketua bahagian, rakan sekerja atau rakan perniagaan. Yang ketiga pula, secara amnya, kemahiran ini perlu dipegaskan di tempat kerja adalah diklassifikasi sebagai kompetensi yang wajib dimiliki bagi setiap anggota pekerja. Yang keempat pula, seorang yang memiliki komunikasi berkesan di tempat kerja adalah diklassifikasi sebagai kompetensi yang wajib dimiliki bagi setiap anggota pekerja. Yang kelima pula, keberkesanan kemanusia akan melancarkan perjalanan perancang ke arah mencapai matlamat sesebuah organisasi. Yang keenam, manusia berkomunikasi disebabkan mereka hendak memahami segala kejadian dan peristiwa yang berlaku di sekelilingnya. Okey, next slide pula. Struktur organisasi formal kompleks dan berpusat ada 5. Yang pertama, hierarki yang jelas terdiri dari beberapa tingkatan jabatan dari atasan hingga bawahan. Yang kedua pula, sentralisasi kekuasaan. Pengambilan keputusan terpusat pada pimpinan tertinggi atau menjamin pusat. Yang ketiga pula, pembagian tugas dan fungsi yang terstruktur. Setiap departemen atau divisi memiliki tugas khusus yang tidak tumpang tindih. Yang keempat pula, ukuran dan prosedur baku. Semua aktiviti diatur oleh standar operasional sebagai SOP yang terdokumentasi. Yang kelima pula, pengawasan dan evaluasi terpusat menjamin kepatuhan terhadap kebijakan organisasi. Next slide pula. Saluran komunikasi formal. Pertama, saluran ke bawah. Pengarah yang pertama, kedua, pengurusan bahagian, yang ketiga, penyelia, yang keempat, kaki tangan pekerja. Dari pihak atasan ke pihak bawahan untuk memberi serta menjelaskan arahan ataupun tugasan, boleh lisan dan bertulis. Yang keempat pula, para pekerja akan menganggap maklumat itu betul kerana disampaikan sendiri oleh penulis. Itu sahaja dari saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narisha Safwan binti Nurhazan. Sekarang saya akan teruskan untuk yang kedua bagi komunikasi, saluran komunikasi global. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narisha Safwan binti Nurhazan. Sekarang saya akan teruskan untuk yang kedua bagi saluran komunikasi global. Yang kedua adalah komunikasi ke bawah. Dari pekerja ke bawahan kepada pihak atasnya untuk mengumpulkan cadangan, menunjukkan hasil kerja, menunjukkan maklumat dan mengemukakan soalan. Seperti gambar raja di sebelah kiri lah. Untuk yang ketiga adalah komunikasi mendatar. Komunikasi mendatar ini bertujuan untuk berkongsi maklumat, menyedarkan kerja, saling memberi sokongan dan menyelesaikan masalah secara berkumpulan. Contohnya, perbincangan dua atau lebih orang pekerja yang sama-sama mengendalikan satu projek dan berkongsi maklumat dengan rakan pekerja supaya suatu tugasan dapat diselesaikan dengan cepat. Untuk yang terakhir adalah komunikasi silang. Komunikasi silang menyampaikan visi atau maklumat oleh individu yang memiliki hak berbeza dengan individu lain yang tidak memberi aliran pikiran. Untuk yang lain, pihak atas berhubung dengan pihak lain daripada bahagian fungsi yang berbeza seperti gambar raja yang tersedia. Untuk tajuk itu yang seterusnya adalah rangkaian komunikasi formal. Yang pertama adalah rantaian perhubungan, mengikuti rantaian secara formal, menyampaikan maklumat sederhana dan maklumat yang paling terbaik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Faris Hakimi bin Dasman akan meneruskan dengan rangkaian komunikasi formal yang kedua iaitu rangkaian luar. Rangkaian luar hanyalah corak berpusat. Selain itu hanya subjek yang dapat berkomunikasi dengan bebas dengan semua objek ada dalam organisasi. Seterusnya ialah rangkaian roda. Ia cepat dan tepat, seorang penyerma maklumat atau arahan, kurang interaksi, penjanaan idea kurang, ketua sebagai pusat jaringan, tiada penyertaan ahli dalam membuat keputusan, boleh menimbulkan gaya buatan keputusan autokratik. Yang keempat ialah rangkaian belakang, iaitu komunikasi secara aktif dan cepat, kekuasaan terbentuk, tiada ketua yang jelas,
Kelebihan iaitu setiap ahli turut serta dalam pembuatan keputusan, wujudnya persamaan antara ahli, hubungan baik ahli, kualiti dalam keputusan. Kelemahan pula, memprosesan maklumat perlahan, pengaliran maklumat mengemas masa kerana setiap ahli hanya berhubung dengan orang di kiri kanannya sahaja dan kadar kerosakan maklumat tinggi. Yang terakhir ialah semua rangkaian. Semua ahli bebas berkomunikasi antara satu sama lain. Cepat, ketepatan dan keberkasihan maklumat kurang dan ketiadaan keturunan. Itu sahaja daripada saya. Selamat pagi, nama saya Ushandan Manan Lelaki Manbarik. Hari ini saya nak terangkan tentang kebaikan dan kelemahan struktur organisasi formal. Ada dua, kebaikan dan kelemahan. Kebaikan pertama adalah maklumat arahan dan prosedur dapat disampaikan dengan lebih jelas dan konsisten. Yang kedua adalah meningkatkan keprofesional di kalangan pihak dan pengurusan atasan. Yang ketiga adalah memulakan aktiviti laporan dan demokrasi. Yang keempat adalah struktur formal membolehkan mesej dan arahan disampaikan kepada pihak yang tertentu. Yang terakhir dalam kebaikan adalah memudahkan keputusan dan penyelesaian konflik secara lebih berstruktur. Kita tengok sebelah kelemahan pula. Kelemahan adalah menyebabkan pembuatan keputusan yang agak lambat disebabkan lapisan hierarki, prosedur dan birokrasi. Seterusnya, struktur kurang fleksibel menyebabkan kesukaran untuk membuat perubahan segera jika diperlukan. Selain itu juga mengurangkan potensi kreativiti dan inovasi disebabkan pemantauan terhadap peraturan dan prosedur sedia ada. Yang akhir sekali dalam kelemahan adalah hubungi personal yang kurang disebabkan struktur organisasi. Terima kasih. Seterusnya saya nak menerangkan tentang saluran komunikasi tidak berformal. Saluran komunikasi tidak formal menggunakan dua. Yang pertama, untai tunggal atau serempan. Apa nak bagi definisi? Definisi adalah dalam komunikasi merujuk pada corak komunikasi serala dan berurutan di manakala maklumat disampaikan daripada satu individu kepada individu yang seterusnya. Satu demi satu seperti dalam satu barisan atau rantaian. Dalam corak ini, setiap orang hanya berkomunikasi dengan orang di hadapan dan orang selepasnya sahaja. Ia biasanya digunakan dalam organisasi atau situasi yang memerlukan penyampaian maklumat secara berterusan dan berturutan. Kamu boleh tengok gambar aja di bawah. Yang kedua adalah rantaian musik. Seorang akan ke sini untuk memberitahu semua orang tentang maklumatnya. Ia melibatkan seorang individu memberitahu orang lain secara luas. Ia melibatkan satu atau lebih kumpulan yang mempunyai bersamaan untuk menghubungkan mereka bersama-sama. Kita masih dalam topik yang sama juga, komunikasi tidak berformal. Ada lagi dua, itu yang ketiga adalah rangkaian keberangkalian. Dalam komunikasi merujuk kepada corak komunikasi yang tidak pasti atau tidak tepat arah dan tujuannya, di mana maklumat disebarkan secara lama daripada seseorang kepada beberapa orang lain tanpa susun yang tetap. Penyebaran ini berlaku berdasarkan keberangkalian, yakin, kemungkinan seseorang yang akan menyampaikan maklumat ini kepada orang lain bergantung pada bidang, hubungan sosial atau faktor-faktor lain. Contoh tu kamu boleh tengok dalam gambar aja ke bawah. Yang terakhir adalah rantaian keputusan. A menyampaikan maklumat kepada individu terlibat dan individu itu memberitahu kepada orang lain. Contoh, A memberitahu sesuatu kepada beberapa individu yang dipilih dan individu tersebut tu memberitahu kepada individu lain. Contoh tu kamu boleh tengok dalam gambar aja itu. Lebih jelas. Akhir sekali dalam topik ini adalah kebaikan dan kelemahan struktur organisasi tidak formal. Kita tengok kebaikan dulu. Kebaikan adalah pengumpulan maklumat yang mudah sekiranya pengurusan betul. Yang kedua adalah membolehkan pengurusan mengetahui reaksi pekerja sebelum membuat pengumuman rancangan baru melalui komunikasi formal.
Yang ketiga adalah mempengaruhi persekitaran sosial dan kualiti kerja. Yang keempat adalah alternatif untuk menambung kelemahan dalam pemprosesan maklumat yang tidak ditambung oleh saluran formal. Kita tengok kesalahan pula. Kesalahan adalah kemungkinan akan ada kesilapan maklumat yang disampaikan. Ada kalangan pekerja memanipulasikan maklumat demi kepentingan pribadian. Dan seterusnya adalah tidak ada pihak yang mahu bertanggungjawab terhadap penyebaran maklumat. Yang last sekali adalah boleh menyebabkan salah faham dan salah tertib di kalangan pekerja. Itu saja. Sekian, terima kasih.